hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk diri kita insya-Allah. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin min awwal suratil kahfi usima min fitnatid dajjal wa fi riwayatin min akhiril kahfi. Sayyidina bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. An Sauban radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam suratil Kahfi fa innahu asmatun lahu minad dajjal. Rawahu Nasa'i. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka bacaannya itu akan menjadi penyelamatnya daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Nasa'i. An Ali radhiyallahu anhu marfu'an, man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ati fa huwa ma'sumun ila 8 ayyam min kulli fitnatin wa in kharajad dajjalu usima minhu. Sayyidina Ali meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari, yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang. Sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar, maka dia akan terselamat daripadanya. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an? Qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ya'dilu sulusal Qur'an. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa daripada kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seseorang mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa daripada kamu tidak mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seorang mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamai 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. An Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar bin al-Khattab, idzan astaghfiru ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, Allahu akthar wa atyabu. Sayyidina Mu'adz bin Anas Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah maligai dalam syurga. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, jika demikian saya akan banyakkan bacaan Qul huwallahu ahad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala juga memberi dengan lebih banyak dan lebih baik. Sayyidina Mu'adz bin Anas Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga.
Sayyidina Umar berkata, jika demikian saya akan membanyakkan bacaan Qul huwallahu ahad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala juga memberi dengan lebih banyak dan lebih baik. Insya-Allah beberapa hadis yang kita dengar antaranya mengenai kelebihan surah Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, iaitu 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, akan menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Mana kita tahu fitnah Dajjal ni terlalu berat. Kita di akhir-akhir zaman ni eloklah kita supaya hafal 10 akhir atau 10 awal surah Al-Kahfi ni. Tambah-tambah lagi kita sekarang ni banyak Allah bagi kita masa yang lapang, boleh kita pergunakan. Kalau kita satu hari satu ayat, 20 hari dah kita dapat 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. InsyaAllah manfaat bagi kita. Ajak sama-sama anak-anak kita, isteri kita, sama-sama kita hafal 10 ayat awal pada surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah Allah akan selamatkan kita. Dan kita hafal tu setiap malam kita baca, sebelum kita tidur kita baca. Gitu juga ada lagi kelebihan surah Qul huwallahu ahad, mana Nabi SAW bagi tahu membaca surah Qul huwallahu ahad sama dengan kita membaca lebih kurang 1/3 daripada Al-Quran. Jadi dalam masa-masa yang kita lapang ni, sambil-sambil kita duduk pun kita boleh baca Qul huwallahu ahad. Semua orang hafal asalnya kan. Sambil-sambil kita duduk masa lapang yang terbuang tak ada buat apa-apa tu, kita baca Qul huwallahu ahad banyak-banyak, insya-Allah kan. Satu lagi hadis tu, 10 kali kita baca surah Qul huwallahu ahad, Allah akan bina istana dalam lapang. Allah bagilah kita kelebihan untuk kita gunakan masa-masa lapang kita tu, insya-Allah manfaat untuk diri kita, insya-Allah. Jadi apa yang kita dengar ni dapat kita amal dan kita sampaikan, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.